Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Okay, apresiasi estetika. So untuk kelas lecture ini kita just nak buat briefing sedikit lah. Okay, berkenaan dengan kursus ni dan apa ekspektasi kepada kursus ni, dan juga secara sinopsis lah apa yang kita perlu pelajari dan apa yang kita perlu buat dalam semester ni. Okay, sebenarnya kursus ni simple je. Kita hanya untuk menghadiri kuliah dan kita kena buat assignment. Okay, so kita boleh buat secara berkumpulan dan juga secara individu. Okay. Okay, saya akan kongsi sikit berkenaan dengan kursus dia. Okay. Okay, nampak tak? Nampak sir. Nampak kecil ke nampak besar? Nampak besar. Nampak besar. Nampak kecil je. Kecil, okey. Nampak kecil je. Nampak kecil pula tiba-tiba. Besar kecil je. Okay. Lain. Nampak besar. Nampak je. Okay. So untuk kursus ni, kursus ini akan menerangkan konsep utama dan teori estetika yang mempersoalkan tentang nilai sesebuah hasil seni. Okey, nilai dia. Okey, asas penghasilan. Sebab asas penghasilan tu mempengaruhi nilai sesebuah hasil seni tersebut. Kalau buat dengan emas, mahal lah hasil dia. Kalau buat dengan besi, murah. Itu contoh dia. Okey, dan penghasilan sesebuah hasil artistik dan kriteria yang bersesuaian untuk menilai hasil seni tersebut. Maksudnya kita ada kriteria tertentu dalam menilai. Kita tak boleh nilai. Katakan you dah siap satu produk, tak kisahlah produk industrial design ke, produk fashion, apa lagi, produk digital, kandungan digital, multimedia content, fine art ataupun seni halus punya produk, dan macam mana you nak letak nilai tersebut. Okey, jadi kita akan belajar macam mana kita nak letakkan nilai terhadap beberapa perkara tersebut, dan kita akan tengok juga beberapa teori dan juga evolusi pembangunan seni dari zaman purba hingga ke zaman moden. So maksudnya banyak kajian-kajian sebegini memang dibuat di peringkat barat lah, sebab mereka lebih, ketamadunan mereka itu adalah lebih awal daripada ketamadunan kita di Malaysia ni. Kita ada, kalau tengok sejarah pun, ketamadunan di purba kita kan, di Lembah Bujang ke, kalau di Indonesia kita ada di Candi Borobudur dan sebagainya. So kita nak letakkan nilai terhadap nilai estetika tu. Dia ada teori dia yang akan dibincangkan. Okey, so far boleh faham? Okey tu. Ada yang boleh masuk? Boleh doktor, boleh. Mana ni? Faham doktor. Boleh. Okey. So, tak apa, lepas ni nanti ambil gambar, nanti kita akan on camera. Okey. Semua duduk elok-elok atas kerusi ya. Elok-elok jangan mengantuk. Ya doktor. Jangan mengantuk. Okey. Okey, kita sambung So kalau kita nak tengok di akhir kursus ini, kita akan memberi satu kaedah ataupun cara untuk mengenali nilai estetika tersebut dalam pelbagai aspek. Sebab biasa nilai estetika ni dia amat abstrak ataupun kita susah nak menilai dia, tapi kita kena ada beberapa kriteria dan teori yang kita sandarkan untuk kita membuat penilaian terhadap nilai estetika tu. Okey, terhadap nilai estetika tersebut. Okey. Okey, ada masuk lagi ni. Ayo ni. Okey. Ada yang baru masuk. Okey, kenapa dah masuk ni? Waiting dekat lobby, masuklah. Okey, 102. Okey, tak apa, sambung sekali. Okey. Dalam kursus ni, antara objektif kita, kenapa para pelajar perlu mempelajari kursus ni, CWT 3172 ni, apresiasi estetika.
kita ingin memberi exposure ataupun pendedahan kepada pelajar untuk mempelajari nilai estetika dalam pelbagai aspek. So banyaklah nanti kita akan tengok dari aspek ekonomi, dari aspek kata rupa bentuk dia dan juga look and feel dia. Okay? Dan juga yang kedua adalah untuk menghayati keindahan dalam pelbagai aspek juga. So contohnya nanti bila you dah belajar ni, bila you tengok sesuatu nilai seni atau nilai karya tu, you tahu apa dia punya nilai estetikanya. Contohnya bila you tengok painting katakan, okey, apa yang ingin gambarkan melalui painting, dari sudut mana yang you nilai. Kalau you tengok orang lelong hasil karya seni atau lukisan kan, kadang-kadang apa yang dia tengok? Adakah dia lihat siapa yang melukis, siapa yang menghasilkan karya, ataupun nilai estetik yang ada dalam karya seni tersebut. Itu yang kita kena tengok. Okey, dua perkara je. Dan di akhir kursus ni juga para pelajar berupaya untuk mengaplikasikan teori dan konsep estetika ini, okey, dalam menilai hasil-hasil seni. Okey, itu kena belajar. Maksudnya di akhir ni kena mempelajari teori dan konsep. Yang kedua adalah memberi respon tentang teori estetika yang berkaitan dengan bidang perkhususan masing-masing. Sebab saya yakin dalam kelas ni banyak bidang, dari berbagai bidang, seni halusnya, fashionnya, apa lagi, multimedia, okay, industrial design, seni halus, KB dan sebagainya. Jadi setiap bidang-bidang teknologi kreatif ya, di Fakulti Teknologi Tindak Warisan ni, dia memang kita menerapkan, okay? Macam mana you all nak menilai nanti. Okey, nilai estetik berdasarkan teori yang telah dibolehi ataupun dibangunkan oleh penyelidik-penyelidik kita sebelum ni. Dan bila kita dah memahami keseluruhan teori dan juga perkara apa yang ingin dinilai dari aspek estetika dia tersebut, okey, para pelajar berupaya untuk menerangkan konsep dan juga teori untuk mentafsirkan sesebuah hasil seni tersebut. Okey, biasanya kita nak kupas sesuatu penilaian, kita bersandarkan kepada teori. Teori apa? Okay? Teori konten dia, ataupun mungkin teori dari aspek material yang digunakan. The principle di sebalik hasil seni tersebut. Itu sebenarnya yang ingin diterapkan dalam kursus ni. Okay? Sebab pelajar kena faham ni, kalau tak nanti bila you buat nanti kursus, exam, assignment sebagainya, tak berapa faham dan juga tidak memenuhi objektif lah nanti. Okey. Okey, kita tengok siapa lagi yang baru masuk. Okey, selamat datang Ain Nazri, Syahirah. Okey, so kita dah mula sedikit. Nanti kalau sempat yang rekod ni kita akan upload dan sebagainya untuk kita bentang. Okey, seterusnya kemahiran yang kita pindahkan. Bila kita belajar, kenapa kita nak belajar kursus ni? Kita ingin memindahkan kemahiran berfikir secara fizikal dalam menganalisis dan mentafsirkan karya seni, kebolehan berkomunikasi dengan baik dalam prestasi serta kemahiran bekerja secara berkumpulan. Okey. Jadi para pelajar perlu mahir skill-skill yang dipelajari ni, menganalisis. Ini tak, kalau kata you tak belajar ni, mungkinlah cara you mengkritik, cara you menganalisis dan cara para pelajar kita mentafsir karya seni tersebut, okey, mungkin tidak bersandarkan teori tertentu. Contohnya lah, kalau you tengok you tengok sesuatu sculpture katakan, kalau pelajar dalam bidang seni halus, okey, mungkin secara dia panggil apa, naturalnya. Natural ni apa bahasa Melayu? Harafiah ke apa? Asli. Secara semula jadi. Azali ni biasa yang cinta azali tu kan. Okey, sejak azali. Okey, secara ekspresinya kita boleh lumrah. Secara lumrahnya para pelajar boleh mentafsir. Tetapi kalau ada sandaran-sandaran teori tersebut, tafsiran tersebut tu kita boleh anggap sebagai tafsiran yang profesional. Okey, jadi para pelajar kita boleh menilai dan memberi ekspresi terhadap nilai estetika berdasarkan teori yang dibangunkan. Okey, bukan kata hentam saja. Okey, sebagainya. Itu satu. Dan kita akan ada lecture lah. Tutorial tak ada nanti ni. Kita akan buat lecture lah sebenarnya. Dan final pun disebabkan keadaan COVID-19 sekarang ni,
Kita tak ada bersemuka, nanti kita akan buat secara final assessment lah, mungkin ada buat projek video dan sebagainya, mungkin buat satu report yang banyak sikit lah. Okay. Dan tak saya accept lagi sekejap. Okay, baru masuk. Okay, Ainun Balkis, Sujen. Okay, selamat datang. Okay, kelas ni tak panjang, sekejap je untuk nak brief saja apa expectation. Okay, kepada program kita ataupun kursus kita ni. Okay, so pentaksaan berterusan adalah 60% dan peperiksaan akhir itu kita buat dalam 40%, so, ataupun mungkin 30%. Nanti saya akan update balik ni. Okay, dan itu sahaja untuk secara ringkas lah kursus ni. Mungkin subjek kursus detailnya mungkin saya akan brief juga. Okay. Okey, kita pergi kepada silibus lah, silibus secara umum. Okey. Pengenalan, saya dah buat minggu ni pengenalan, okey, pengenalan kepada kursus ni. Dan kedua adalah sejarah, apresiasi estetika. Okey, sejarah ni biasanya kita akan tengok dari aspek macam mana mulanya. Orang kata apa, bermulanya titik pembangunan ataupun apresiasi estetika ni. Maksudnya sejarah perkembangan dia lah daripada zaman dulu hingga zaman sekarang dan sebagainya. Dan kita juga mempelajari seni dan keindahan. Macam mana kita nak kupas sesuatu seni tersebut dan juga keindahan bila kita lihat berkenaan dengan estetika ni. Estetika melibatkan benda yang nampak, yang nilai estetik. Kadang-kadang nilai estetik ni sebenarnya lagi mahal daripada nilai duit kita sebenarnya. Okey. Sebab tu kita boleh meletakkan harga kepada sesuatu nilai karya seni kita ataupun skulptur tersebut, nilai dia. Contohnya kalau buat lukisan, katakan kita tengok, kita nak letak harga, kita bukan kos saja penghasilan tetapi nilai estetika tu juga dikira. Itu satu. Dan juga tahap kajian artistik tentang estetika, itu pun kita tengok juga ada beberapa teori yang kita perlu dipelajari, falsafah dan estetika juga. Dan minggu seterusnya apresiasi dalam filem. Bila kita tengok filem, macam mana kita membuat apresiasi terhadap filem tersebut. Kita nak mengupas ke, kita tengok dari aspek mana ini sesuai juga untuk bidang skrin dan sebagainya. Dan apresiasi dalam masyarakat terhadap cerita rakyat. Yang ni biasa cerita rakyat ni untuk bidang warisan, tetapi mungkin kita tengok macam sejauh mana nilai estetika ni yang digunakan di dalam industri. Okey, macam mana rakyat menilai sesuatu hasil karya seni tersebut. Ini dah spesifik cerita rakyat sebab semester lepas kita dah tawarkan untuk program sarjana muda buat pengajian warisan, jadi dia lebih cenderung kepada cerita rakyat. Nanti kita akan kupas sikit. Dan satu lagi keindahan dalam lagu. Yang ni satu. Jadi kita nak tengok keindahan dari sudut produk ataupun artifak seni ataupun kreatif yang dihasilkan oleh para pelajar. Maksudnya para pelajar boleh ambil berdasarkan bidang masing-masing. Okey, untuk kita tengok dari sudut keindahan. Bila estetik ni benda yang indah, cantik dan menarik macam tu. Okey. Nanti kita akan tengok teori estetika ni macam mana. Okey. Lagi nak masuk ni. Okey. So, Nurul Syakira, selamat datang. Nurul Syakira. Okey. Dan satu lagi, estetika dalam lagu. So yang ni kita akan tengok berdasarkan setiap bidang masing-masing lah. Okey, mungkin dalam elektif masing-masing kita boleh tengok estetika dalam bidang apa, dalam aspek apa. Okey. Sebab dia ada banyak sebenarnya ni perkara-perkara yang kita tengok dari dalam aspek estetika kita ni. Okey, cuma kita pilih topik berkaitan dengan bidang elektif masing-masing. So saya harap jelas. Ada soalan berkenaan dengan ni? Tak ada? Okey, kalau tak ada tak apa, saya teruskan. Satu lagi nilai, nilai pengajaran, okey, yang ada dalam sesuatu karya seni tersebut. Okey, seni sculpture tersebut ke lukisan, kalau KV, kalau fashion, apa nilai yang ingin diterapkan. Okey, mungkin kalau penghasilan baju dan sebagainya, dia ada nilai pengajaran untuk mentarbiahkan. Okey, kenapa mereka bentuk sesuatu hasil fashion tersebut. Ataupun kalau hasil lukisan, mungkin kalau kita tengok
Sekarang ni ada apa? Yang hot kan? Hot. Ada lukisan-lukisan yang pakai jawi apa sebagainya. So, apa nilai-nilai yang ingin diterapkan? So, kita kena berupaya untuk mengupas dan memberi apresiasi terhadap nilai estetika tersebut. Okey? Okey. Ada lagi Zahira. Okey, selamat datang Zahira. Ini kat lobby lama. Okey. Dan Siti Nur Zarina. Okey. Okey. Apa lagi ni? Banyak lagi. Okey, tak apa. Sambil tu saya teruskan. Okey. Dan satu lagi novel Melayu Lambang ni, yang ni macam mana? Tapi tak apa, kita akan tengok nanti kita akan, sebenarnya dia ada beberapa perkara estetika yang kita tengoklah untuk setiap topik tersebut. Okey, macam mana kita nak mengadaptasikan teori dan juga prinsipal untuk kita menggunakan app untuk kita mengekspresikan. Okey, untuk kita appreciate nilai estetika tersebut. Okey, dan sebagainya. Jadi yang ni semua berkaitan dengan Melayu, tapi kita boleh guna juga. Cuma prinsipnya sama, cuma kandungan yang para pelajar ingin buat menerusi kajian ataupun menerusi assignment nanti adalah cenderung kepada bidang masing-masing. Itu yang saya ingin highlightkan di sini. Okey, sebab of course kalau nak mengkritik berkaitan dengan warisan sebagainya, para pelajar dah mungkin tidak berapa faham. Jadi itu agak fleksibel di situ. Okey. Dan ini antara rujukan-rujukan yang kita gunakan. Dan ini adalah skim pentafsiran. Okey, ini kita dah ganti dengan penilaian secara berterusan, final assessment, termasuk presentation. Mungkin kita akan buat video presentation secara berkumpulan nanti. Okey, ulasan filem, topik kuliah dan sebagainya. Ini adalah ujian kita kata secara assignment, bukan kata exam. Okey. So ada soalan tak berkenaan dengan kursus ni? Mungkin ada soalan? Okey, ada soalan? Dia tak sabar nak belajar lagi lebih. Kenapa tak sabar ni? Kiranya sebab kita tak faham apa maksud apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jaya. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.